Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Hafiz Isnin minggu ini dalam kalender jenayah Esra edisi 20 September 2019. Undang-undang dicipta untuk dipatuhi dan bukan dilanggar. Video motosikal milik artis dan selebriti terutamanya Yamaha Y15ZR atau Y-Suku yang sudah diubah suai dan jelas melanggar undang-undang tular di media sosial sehingga dibimbangi menjadi ikutan peminat kenderaan dua roda di negara ini. Sebelum ini, PDRM dan JPJ menegaskan akan mengambil tindakan kepada semua pemilik motosikal yang dikesan melakukan modifikasi. Anda tahu atau tidak, bagi setiap kesalahan ubah suai, membabitkan satu komponen akan dikenakan kompaun RM150 mengikut Seksyen 6 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 atas kesalahan larangan bagi kenderaan motosikal yang tidak mematuhi kaedah-kaedah. Apapun, jom lihat apa Mak Langgar nak kata. Hampa jaga, aku duk perhati ni. Aku geram betul lah dengan segelintir artis selebriti ni. Suka sangat buat perkara salah kat undang-undang. Hampa tu jadi ikutan. Ada pula yang duk bagi contoh dan teladan tak elok kat orang luar sana. Hampa pergi modify motor, lepas tu duk tayang kat sosial media sampai jadi ikutan peminat. Cubalah buat benda baik. Tak sakit mata sangat aku tengok ni hang pergi duk tayang motor Y-Suku hang. Lepas tu tunjuk pergi racing lah, apalah. Bila penguatkuasa kita tegur, hampa tak puas hati. Perli-perli pula. Saya dipanggil masa dengan JPJ tu pasal modified number plate. Okey. Modified number plate. Sebab number plate tu dia jadi macam nama saya sebenarnya. Saya akui lah, maksudnya modified motor Y-Suku ni, dia tak kisahlah motor apa pun. Sebenarnya bila dah tak menepati yang sepatutnya, bukan satu kesalahan lah. Cuma sebenarnya dia cerita pasal motor ni, dia sebenarnya memang lebih berminat kalau ditanya kenapa nak modify motor ni sebab bukanlah dia cakap standard tu tak best, tapi bila datang standard tu, kita macam mana kalau kita beli rumah, so bila kita tambah awning sikit, kita ada kat taman itu jadi cantik lagi sedap lah mata. Orang kata macam beri kepuasan lah kepada individu tu dia macam satu kepuasan pada orang yang bawa motor tu. So bila dia nak bawa tu, dia jadi macam bestnya sebab dia memang cantik bila kita modify dia. Dan memang ada tempat-tempat untuk modify motor ni. Dia bukanlah, masa tu saya nampak bukanlah benda ni macam haram betul buat benda ni, tak boleh kan. Kalau nak pergi beli barang pun kena menjauh-jauh. Sebab ada banyaknya kedai-kedai yang memang jual aksesori. Itulah saya, bila artis buat, orang akan ikut sebab artis memang ada platform dia sendiri, Instagram, Facebook, media sosial. So kita lebih terdedah untuk orang ikut sebab kita ada platform tu. Contoh orang biasa buat, dia memang ni saya kalau sebelum saya buat motor pun, saya dah start masa saya nak buat, saya buka Instagram, Facebook, cari macam mana nak buat motor ni, macam mana nak cantik nak buat kat mana. So saya nampak. Tapi bila artis buat, of course dia punya platform lagi besar. Contoh saya ada 3 juta followers, Izan ada 6 juta followers Instagram. So media tu sangat-sangat besar. Jadi of course dia lebih pendedahan. Bila lebih pendedahan, orang yang lain yang sebelum ni tak tahu pasal Y-Suku, tak tahu pasal modified, diorang jadi tahu sebab kita orang buat, dia macam macam ni. And then saya tak naklah macam menyalahkan. Saya hari ni bercakap, saya tak nak menyalahkan siapa. Saya just memberikan pandangan saya. Negara kita ada undang-undang. Ikut sajalah. Penjenayah, penyamun, penyangak. Hampa jaga, aku duk perhati ni. Tunggu. Hampa
gerati ni. Okay, lately ni lah, akhir-akhir ni kita tengok lah banyak kes-kes modifikasi yang tidak, orang kata, mengikut spesifikasi yang dibenarkan oleh undang-undang dibuat lah. Dan sekarang ni menjadi trend lah, yang menjadi trend sekarang ni berkaitan dengan modifikasi yang dibuat ke atas motosikal, khususnya Y-Suku ni lah, motosikal Y-Suku ni. Dari segi kita, dari segi JBJ, kita tidak menumpukan tindakan undang-undang itu ke atas satu-satu jenama. Contohnya Y-Suku, penguatkuasaan kita fokuskan kepada semua kenderaan bermotor yang mana melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Modifikasi yang tidak mengikut spesifikasi ataupun yang dibenarkan oleh peruntukan undang-undang ini, dalam undang-undang kita jelas ada peruntukan. Sekiranya melanggar mana-mana peruntukan undang-undang yang kita dah tetapkan tu, kita telah tetapkan kadar compound, kadar compound tertentu antara 100 ke 150 ringgit, tengok bergantung kepada kesalahan. Sekiranya selepas disaman oleh DPJ, OKS, orang kena saman tersebut, membuat pilihan untuk tidak membayar saman, mereka nak bawa kes ke mahkamah, tak ada masalah, boleh bawa kes ke mahkamah. Tetapi untuk kesalahan-kesalahan tertentu, denda mahkamahnya boleh mencecah sehingga RM2,000 sekiranya didapati bersalah. Khususnya untuk kes modifikasi ini, sekiranya mereka nak bawa ke mahkamah, kita tak ada masalah. Kita bersedia untuk orang kata lawan di mahkamah. Kita memberi ruang dan peluang kepada rakyat untuk sama ada mereka memilih untuk bayar compound ataupun membawa kes ke mahkamah lah, sekiranya mereka merasakan bahawa mereka tak bersalah ataupun tindakan kita ini tidak betul mengikut proses undang-undang sedia ada. Benda kalau tak betul ni tak perlulah kita nak tunjuk-tunjuk dekat orang. Kita faham sekarang ni ramai rakan-rakan artis ni, ramai orang kata public figure ni, pasal especially Y-Suku lah sekarang ni. Pasal Y-Suku ni menjadi trend, kegilaan orang kata anak-anak muda kita untuk beli dan guna Y-Suku. Dan kita faham ramai juga di antara artis-artis kita yang memiliki Y-Suku ini. Jadi sekiranya mereka membuat modifikasi ataupun ubah suai yang menyalahi peraturan dan undang-undang, saya rasa tak perlulah nak ditunjukkan di dalam media sosial, kerana seperti mana kita sedia maklum, public figure ni, artis ke public figure ni, dia ada pengikut-pengikut mereka yang tersendiri. Jadi kenapa tidak kita gunakan pengaruh yang ada ni untuk tujuan kebaikan. Jadi sepatutnya golongan artis ni lebih sedar, mereka selalu diperhatikan, perkara-perkara yang mereka buat juga selalu diperhatikan. Jadi tunjuklah teladan yang baik kepada pengikut-pengikut mereka, dengan orang kata menjadi contoh ikutan yang baik, bukan menjadi contoh ikutan ke atas perkara yang akhirnya akan menyusahkanlah pengikut-pengikut mereka itulah. Ada juga yang berkata kita ni JPJ polis ni pilih kasih, artis kita tak saman, orang biasa kita saman. Statement tu tak betul lah. Pasal saya sepanjang tempoh 13 tahun lebih saya duduk dengan JPJ ni, kita buat penguatkuasaan, kita tak pernah pilih siapa pun. Sekiranya semasa operasi ataupun masa kita membuat orang kata tahan masa roadblock tu, kalau kita jumpa memang kita saman lah, kita tak peduli siapa. Ahli geng 08 maut ditembak dan ahli geng 35 pula ditahan polis bersama 28 paket plastik berisi dadah jenis syabu bernilai 1.4 juta ringgit. Apalah nak jadi? Saksikan rangkuman berita menarik sepanjang minggu ini. Dua daripada 3 penjenayah yang maut selepas berbalas tembakan dengan polis di Jalan Rawang Mahala ke Batu Arang pada 18 September adalah ahli kumpulan kongsi gelap Geng 08. Pasangan adik-beradik antara 6 anggota kumpulan kongsi gelap Geng 35 ditahan polis bersama 28 paket plastik berisi dadah jenis syabu bernilai 1.4 juta ringgit dalam satu serbuan di Yan pada 15 September lalu.
Hanya mahu menuntut hutang namun seorang lelaki maut ditikam rakannya berhampiran menara jam di hadapan Kompleks Bukit Jambu Georgetown 15 September. Seramai 68 warga asing termasuk seorang wanita warga Kemboja ditahan Jabatan Imigresen Malaysia dalam serbuan op bersepadu di Pasar Borong Nilai 3 15 September. Mahkamah Tinggi pada 18 September menangguhkan perbicaraan kes rasuah bekas Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor membabitkan kelulusan menaikkan rasio pembangunan di Jalan Semarak, Kuala Lumpur. Kerajaan akan memberi lebih fokus pada pembakaran terbuka di setiap kawasan bagi mengatasi masalah jerebu yang sedang melanda negara sepanjang September ini. Saksi kes pembunuhan Ketua Pegawai Eksekutif Credit Fund Sdn Bhd Nazrin Hassan memberitahu Mahkamah Tinggi Shah Alam ketika kejadian dia terus masuk ke dalam rumah di Mutiara Homes, Petaling Jaya tanpa izin tertuduh pertama Samira Muzaffar. Wanita pendatang asing tanpa izin menangis terresak-resak sambil berjalan sejauh kira-kira 200 meter dengan mendukung anak perempuannya berusia 2 tahun selepas ditahan dalam serbuan Jabatan Imigresen Malaysia di Jausin 17 September lalu. Sekian sahaja kalender jenayah. Ekstra minggu ini ikuti kami di laman web, Facebook, Twitter dan YouTube Harian Metro selain Instagram untuk perkembangan berita semasa serta video menarik. Sekian dahulu dari saya Hafiz Isnin dan tim produksi kalender jenayah. Jangan lupa jaga kesihatan anda, kurangkan aktiviti luar. Assalamualaikum dan selamat malam.